Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dayang Kumas Safila binti Awang Kusyahminan dari PACE UUM Sibu bersama rakan-rakan saya yang lain iaitu Encik Awang Muhammad Pakar, Puan Lisa binti Ismail dan Cik Noraniza binti Roslan. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentang perbandingan di antara kedua buah negara iaitu Singapura dan Indonesia. Hari ini kita akan melihat latar belakang kedua-dua buah negara ini dan kupasan yang lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan kerajaan, pembangunan sosioekonomi dan hubungan luar. Okey, pada slide yang seterusnya saya akan menceritakan sedikit latar belakang mengenai negara Indonesia dan Singapura. Okey, kita lihat terlebih dahulu mengenai negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara ASEAN yang mempunyai lokasi geografi yang banyak kepulauan dan rakyatnya yang berbilang kaum, agama, budaya dan adat resan yang unik dan berbeza. Masyarakat plural ini mempunyai kepelbagaian budaya yang membentuk identiti dan integrasi sosial. Okey, seperti apa yang kita ketahui, jumlah penduduk di Indonesia melebihi 200 juta orang yang mendiami di kepulauan-kepulauan mengikut wilayah dan provinsi di bahagian pemerintahan kerajaan Indonesia. Okey, dari segi saintifiknya, negara Indonesia mempunyai tingkat keseragaman budaya atau tingkat heterogenik yang tinggi dengan konteks peradaban tradisional dan moden. Okey, kita lihat lagi. Okey, di Indonesia, kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan klasik yang paling tua dan di Indonesia juga mempunyai masyarakat majmuk yang mempunyai kepercayaan dan tradisi mengikut agama masing-masing, misalnya seperti agama Islam, Hindu, Kristian dan lain-lain. Okey. Agama Islam lebih banyak tertumpu di kawasan Kepulauan Jawa, manakala kepercayaan agama Hindu pula lebih banyak tertumpu di Kepulauan Bali dan begitu juga dengan amalan kepercayaan agama di bawah perwilayahan lain di Indonesia. Dari segi pemerintahan kerajaan Indonesia pula, ia merangkumi dari perwilayahan Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Sulawesi, Irian Jaya, Kepulauan Jawa, Bali dan sebagainya. Okey, walaupun ianya dikelilingi oleh sumber geografi seperti lingkaran gunung berapi, tsunami dan sebagainya, kerajaan Indonesia ini dapat memerintah negara berkurun lamanya dan mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi. Kita lihat pula pada latar belakang Singapura. Okey. Berbeza pula dengan negara Singapura. Saiz geografi negara ini adalah lebih kecil tetapi dikategorikan sebagai negara yang maju dari sudut pembangunan ekonomi yang pesat di peringkat antarabangsa. Singapura juga disegani oleh negara-negara jirannya dengan kemampuan dalam memerintah negara serta pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan komprehensif jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Indonesia, Filipina dan lain-lain. Okey, dengan lokasi strategik yang menjadi laluan perdagangan dan komunikasi antara timur dan barat, menjadikan negara Indonesia ini adalah satu pusat perdagangan utama di rantau Asia Tenggara dengan menjadi tempat persinggahan bagi kapal-kapal dagang, kargo dan sebagainya. Okey, Singapura juga adalah sebuah negara yang mempunyai lokasi latihan ketenteraan yang terbaik bagi tujuan pertahanan negara. Okey, sebagai sebuah negara yang maju, Singapura turut memperluaskan aktiviti ekonomi dan perdagangan dengan perkembangan teknologi yang canggih serta mempunyai sistem telekomunikasi yang hebat. Okey, dengan usaha dan tindakan daripada negara Singapura ini dalam memperluaskan dan memperkasakan perkembangan teknologi dan telekomunikasi, jadi ia adalah dilihat sangat penting dan relevan dengan peredaran zaman masa kini. Okey, apa yang kita boleh lihat pula pada negara Singapura ini, mereka mempunyai kecekapan dari segi sistem pentadbiran dan kelicinan kerja-kerja di peringkat sektor ekonomi, pengurusan dan perindustrian. Dan inilah yang membolehkan negara Singapura ini bergerak lebih maju ke hadapan berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Lisa binti Ismail dan saya akan menyambung perbincangan kumpulan kami di bawah tajuk Perbandingan Perkembangan Sosioekonomi di Indonesia dan di Singapura. Kita lihat di Indonesia dahulu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai kepadatan penduduk yang tertinggi dengan mendiami banyak kepulauan yang disatukan dalam satu pemerintahan kerajaan.
Pembangunan ekonomi yang membangun telah mewujudkan fenomena seperti penghijrahan dan migrasi masyarakat dari luar bandar ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan, penempatan masyarakat bandar, pengangguran, masalah sosial dan sebagainya. Rakyat Indonesia sering bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain bagi mencari peluang pekerjaan untuk menampung sara hidup mereka. Oleh itu, bekerja merupakan satu keperluan asas untuk mereka bagi mendapatkan rezeki. Dengan adanya rezeki tersebut, maka mereka boleh memenuhi apa-apa saja keperluan yang mereka inginkan. Pasaran dan penawaran buruh yang tinggi dengan kekurangan bilangan peluang pekerjaan menyukarkan rakyat Indonesia ini untuk mencari kerja sehingga menyebabkan masalah pengangguran. Ramai dalam kalangan rakyat Indonesia yang berhijrah ke negara jiran seperti Malaysia, Singapura dan Filipina untuk mendapatkan pekerjaan bagi menampung sara hidup mereka. Bagi kumpulan penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk umur bekerja iaitu dalam lingkungan umur 15 tahun ke 64 tahun menganggap pekerjaan ini sebagai satu keperluan bagi memenuhi pendapatan dan mengurangkan beban tanggungan keluarga masing-masing. Perkembangan sosioekonomi di Indonesia juga memperlihatkan faktor pemboleh ubah seperti tingkat pendapatan yang tinggi ditawarkan di bandar mempengaruhi keputusan dan tindakan rakyat untuk berhijrah dan migrasi ke bandar untuk memperbaiki taraf hidup mereka supaya lebih baik lagi, di samping dapat bekerja demi menyara hidup untuk perbelanjaan isi rumah dan menyumbang kepada produktiviti kepada negara. Perkembangan sosioekonomi di Singapura juga, seperti yang kita ketahui, Singapura ini memang terkenal sebagai sebuah negara yang maju yang mempunyai banyak potensi dan peluang yang meluas dalam pelbagai sektor ekonomi negara. Ini termasuklah dalam urusan dagangan antarabangsa, penggunaan teknologi canggih, sistem telekomunikasi yang efisien, pertahanan yang terbaik, kerjasama serantau dan sokongan daripada negara-negara luar. Perkembangan sosioekonomi di Singapura dapat kita lihat secara jelas melalui tindakan dan usaha kerajaan Singapura itu sendiri dalam memajukan ekonomi negara mereka selaras untuk memberi keselesaan dan kesejahteraan untuk rakyat Singapura. Selain itu, perkembangan sosioekonomi di Singapura ternyata membuka peluang dan dapat menarik minat para pelabur asing untuk melabur dalam sektor-sektor ekonomi di Singapura. Perkembangan dan pengetahuan ekonomi memberi hasil yang progresif untuk Singapura berkembang menjadi sebuah negara maju yang pesat membangun dengan kemampuannya dalam mencorakkan rantai pemasaran dan penjualan. Keberhasilan perkembangan sosioekonomi di Singapura ini memberi harapan untuk terus memperkukuhkan jaringan strategik dengan negara-negara jiran. Selain itu, sebagai negara tanpa sumber daya alam, Singapura berusaha untuk membentuk negaranya menjadi sebuah pusat antarabangsa yang menarik. Singapura juga meletakkan kriteria kejayaannya dengan memperkasakan stabilan politik, kemajuan sosioekonomi dan kesepaduan sosial yang mengutamakan keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Bagi penguasaan dalam bidang teknologi dan telekomunikasi, ia adalah amat penting untuk mengukuhkan pertahanan negara dan keselamatan negara Singapura. Oleh itu, kemajuan dalam penggunaan teknologi masa kini dapat membantu kerajaan dalam mencapai matlamat yang hendak dicapai dengan kerjasama semua sektor dalam pembangunan ekonomi negara. Bentuk hubungan yang dijalinkan oleh negara Indonesia. Bentuk yang pertama, mempunyai hubungan diplomatik antarabangsa dengan negara-negara lain seperti negara Malaysia, Filipina, Singapura dan sebagainya. Bentuk yang kedua pula, penghijrahan menyatu padukan hubungan sesama negara serantau. Seperti yang kita sedia maklum, ramai dalam kalangan rakyat negara Indonesia berhijrah keluar negara untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Bentuk yang ketiga pula adalah hubungan luar dipupuk erat dan kukuh untuk menjamin kestabilan dan kemakmuran negara.
ianya adalah untuk menjaga kemakmuran negara tersebut. Bentuk yang keempat pula adalah menjaga ikatan hubungan secara diplomatik dalam mengurus takbir pelbagai aspek. Dan bentuk terakhir pula mengukuhkan sistem pertahanan negara. Slide yang seterusnya adalah bentuk hubungan luar yang dijalinkan oleh negara Singapura. Singapura mempunyai hubungan luar yang kukuh dan stabil dengan sokongan negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, dan sebagainya. Sehubungan itu juga, Singapura mempunyai hubungan diplomatik antarabangsa dan hubungan ini adalah sangat-sangat penting bagi memantapkan lagi pencapaian ekonomi Singapura serta mencorakkan lagi hala tuju negara tersebut di peringkat Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Selain daripada itu, hubungan dengan negara-negara serantau juga memainkan peranan yang penting bagi negara Singapura kerana ia menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Kita lihat dalam keadaan pengangguran yang tinggi berlaku di Indonesia, ini telah menyebabkan penawaran buruh yang rendah dan tenaga kerja yang terbatas, menyebabkan ramai dalam kalangan rakyat Indonesia yang terpaksa mencari makan dan minuman dengan melakukan aktiviti sosial yang tidak baik seperti mencuri, merompak, menculik, boleh dikatakan pelbagai lagi aktiviti sosial yang tidak bagus telah mereka lakukan demi mencari sesuap nasi. Ini berlaku disebabkan kerana ekonomi yang berlaku di Indonesia tidak berapa bagus ekonomi mereka, dan boleh dikatakan inflasi, iaitu kalau kita mencari maksud inflasi. Maksud inflasi ialah bermaksud satu kenaikan dalam tingkat harga umum, barangan dan perkhidmatan dalam sebuah ekonomi dan dari semasa ke semasa. Dengan peningkatan harga umum, setiap unit mata wang cuma dapat membeli makanan perkhidmatan dalam jumlah yang kurang. Maksudnya beli kurang, pengeluaran pun kuranglah. Mata wang tidak ada di sini berlaku. Okey, sebenarnya kita tengok masalah sosial kemasyarakatan. Masalah sosial kemasyarakatan sebagai contoh, kita boleh tengok tadi seperti saya cakap tadi, sementara tadi ialah pembunuhan, penculikan, kemungkinan pelacuran dan juga penjualan bayi, penjualan anak dan macam-macam perkara berlaku disebabkan masalah sosial. Dan lebih lagi masalah sosial yang kita tahu pada masa ini ialah penyalahgunaan dadah. Itu adalah salah satunya juga. Dadah berluasa di negara Indonesia, boleh didapati lah kalau seperti yang saya rasakan lah. Okay? Dan juga tentang rasuah. Rasuah di dalam kalangan ataupun korupsi, korupsi di kalangan kaki tangan awam di Indonesia telah menyebabkan berlakunya ketidakcikapan dalam pengurusan awam. Okay? Disebabkan rasuah lah sesebuah negara boleh hadir juga, sebab rasuah kena uang, semuanya kena. Jika ada uang boleh melakukan sesuatu, kerana tiada uang kita tidak boleh melakukan sesuatu perkara. Okey, rasuah juga telah menyebabkan produktiviti dan matlamat yang disasarkan selalunya tidak tercapai lah, disebabkan oleh kerana rasuah. Okey, dan seterusnya kerosakan alam sekitar. Kerosakan alam sekitar berlaku disebabkan tiada pengawalan tentang, sebagai contoh kita ambil contoh pembalakan haram yang berluasa tanpa ada batas, tanpa ada boleh katakan tanpa ada di antara mereka mengawal tentang masalah-masalah pembalakan dan juga masalah pencemaran sungai, pembuangan sampah di dalam sungai, tak ada penguatkuasaan di dalam sungai, pembuangan sampah dan sebagainya. Okey, dan seterusnya tentang ketidakstabilan politik disebabkan oleh rasuah lah tadi. Lepas itu kita tengok tentang birokrasi pemerintahan kerajaan. Okey, disebabkan adanya korupsi, berlaku birokrasi dalam pemerintahan kerajaan Indonesia. Okey, kita lihat isu-isu permasalahan di Singapura pula. Tadi sebentar kita tengok permasalahan di Indonesia. Okey, tentang Singapura.
Walaupun kita tengok Singapura di mata dunia, sikit nama Indonesia di negara barat lebihnya lagi, negara kita yang besar pun dipanggil boleh dikatakan tidak wujud. Disebabkan Singapura boleh dikatakan sebuah negara yang ekonomi yang pesat dan maju. Tetapi di dalam ini Singapura juga mempunyai masalahnya sendiri. Sebagai contohnya keterbatasan penggunaan tanah. Lepas tu isu ekosistem marine yang terjejas. Dan lepas tu sumber yang terhad. Dan yang terakhir sekali keupayaan dalam mengukuh hubungan dengan negara-negara serantau. Okey, kita balik cerita pasal tentang keterbatasan kepenggunaan tanah. Okey, Singapura mempunyai tanah yang agak terbatas sehingga wujudnya isu penggunaan tanah melibatkan akta perundangan. Proses ini pengambilan tanah agak rumit bagi negara itu disebabkan mereka terpaksa mengkaji semula akta pemilikan tanah tahun 1966 dengan tujuan pembangunan yang digunakan. Usaha untuk menggunakan tanah dengan secara maksimum belum memadai untuk melaksanakan dan untuk melakukan pembangunan sebagai contoh pembinaan kilang, sekolah, rumah dan industri. Okey, kerja penambakan tanah dan luar pantai juga menyebabkan kos yang terlalu tinggi ditanggung oleh pihak negara Singapura. Okey, lepas itu kita tengok tentang penambakan tanah. Apabila berlakunya penambakan tanah, ia hanya menjejaskan ekosistem marine yang berdekat tanah dan lebih lagi hidupan laut. Dan ia menyebabkan membentukkan terumbu karang musnah dan juga tempat pembiakan ikan banyak telah rosak disebabkan penambakan tanpa ada yang penguasaannya betul. Okey, yang terlalu terkesan ialah di negeri Malaysia lah, iaitu lebih-lebih lagi negeri Johor. Okey, disebabkan penambakan ini, pihak nelayan sukar untuk turun ke laut dan sukar untuk menangkap ikan. Disebabkan apabila penambakan berlaku, bermaksud telah menyebabkan hidupan laut lari dan juga tempat pembiakan pun hancur seperti saya katakan tadi lah sebentar tadi. Okey, lepas itu kita tengok tentang keterbatasan sumber yang terhad juga menjadi cabaran kepada Singapura. Okey, disebabkan Singapura mempunyai geografi yang kecil, mereka pun terpaksa melakukan penambahan dan juga membeli pasir di luar, dan ini menyebabkan perbelanjaan kos yang tinggi kepada pihak ataupun negara Singapura. Okey, namun aktiviti penambahan telah seperti yang saya katakan telah menjejaskan ekosistem marine di sekitarnya. Lagi kita balik pada berbalik tentang Singapura. Okey, negara Singapura besar kecil juga terpaksa berisiko tentang ancaman luar jika hubungan luar mereka tidak dijaga dengan baik. Singapura dikelilingi oleh negara-negara sebagai contoh Malaysia, Indonesia dan lain mempunyai daya saing tinggi dalam segi ekonomi dan juga pertahanan awam. Okey, Singapura perlu melaksanakan dasar luar menjaga kepentingan nasionalnya melalui beberapa seri perjanjian keselamatan, kerjasama ekonomi dan pertahanan yang dimeterai bersama untuk mengukuhkan perhubungan budaya dengan jiran. Tanpa sokongan negara jiran seperti Amerika Syarikat, maka negara-negara boleh dikatakan diancam pada apabila bermasa oleh negara-negara jiran yang mempunyai agenda tersendiri. Kita boleh lihat macam-macam agenda lebih Indonesia, okey, ataupun negara sekitarnya lah. Okey, satu lagi yang membimbangkan ialah isu kerajaan yang membimbangkan oleh kerajaan Singapura adalah berlakunya usul perkauman yang menyukarkan usaha kerajaan untuk melaksanakan dasar perpaduan negara. Ini disebabkan ia melibatkan penduduk Hong Kong dan penduduk negara China untuk
uh, menumpah taat setia dan janji mereka terhadap negara Singapura. Di sini kita tengok ketidaksefahaman dan penyatuan berlaku di semua etnik di Singapura lah. Ini telah menjejaskan matlamat Singapura untuk mewujudkan sebuah kata orang negara yang mempunyai perpaduan. Mereka telah berusaha dan masalah ini masih berlaku di Singapura. Kesimpulannya kita dilihat di sini, walaupun kedua-dua buah negara ini mempunyai perbezaan dari segi sistem pemerintahannya, sistem pentadbirannya, lepas itu pemilikan sumber yang sedia ada dan bentuk pertahanan negara, tapi mereka mempunyai ciri-ciri yang tersendiri untuk menyelesaikan isu-isu mereka. Okey, walaupun mereka mempunyai perbezaan, tetapi untuk melaksanakan dasar dan usaha kerajaan ini, mereka harus menyatu padukan rakyat mereka dan apabila mereka untuk menyatukan rakyat mereka memerlukan kerjasama di antara satu sama lain dari semasa ke masa. Dan lebih lagi perhubungan luar, mereka telah memberi kerjasama dan telah cuba dalam mengusahakan membentuk perikatan yang baik di antara satu sama lain dalam segi sosial budaya dan pelbagai. Okey, boleh dikatakan dua buah negara ini telah mempunyai perjanjian yang telah melakukan perjanjian di antara satu sama lain yang untuk menunjukkan kepercayaan dan keutuhan dalam hubungan diplomatik di antara negara-negara serantau demi kemakmuran bersama. Okey, saya rasa ini sajalah kesimpulan yang saya dapat lakukan, dan terima kasih sekali lagi dan kita akan bersua pada masa yang akan datang. Terima kasih.